Okay. Okay, okay, kita boleh mula kerana sekarang sudah pukul 7:30. Okay, jadi seperti sesi yang pertama tadi, okay, cikgu bajet masa kita yang akan guna kira-kira 1 jam. 1 jam dan 1 jam lebih macam tu lah. Okay, walaupun cikgu stepkan 1.5 jam lah. Sekiranya ada soalan nak tanya nanti, sila tanya supaya kita dapat lebih giat lagi dalam sesi latihan ni, sesi kita buat ulang kaji. Okay. Sekiranya keadaan mengizinkan, mungkin malam esok cikgu akan buat lagi 1 jam untuk kita buat ulang kaji lagi supaya kamu boleh standby untuk hari Selasa punya ujian matematik. Kalau tak ada masalah, mungkin cikgu esok cikgu akan buat mungkin jam pukul 8 sampai pukul 9 malam lah. Okay, supaya kita ada satu macam sesi untuk buat perbincangan. Okay, jadi kita lihat kepada soalan yang cikgu tayangkan yang ini. Okay, diberi X tambah Y sama dengan 12. Apakah nilai bagi 4X tambah 4Y tambah dengan 2? Okay, jadi untuk soalan ini, okay, apa yang kita perlu buat? Okay, jadi untuk soalan ini, kalau kita lihat dekat sini, ada satu persamaan iaitu X tambah Y sama dengan 12. Ada lagi satu adalah ungkapan 4X tambah 4Y tambah 2. Jadi untuk di sini kita kena ungkapkan X atau Y dahulu. Okay, cikgu di sini cikgu ungkapkan X sama dengan 12 tolak Y. Okay. Okay, jadi dekat sini, cikgu gantikan. Okay, cikgu gantikan nilai S ini dengan nilai 12 tolak Y. Jadi dekat sini adalah 4, 12 tolak Y tambah 4Y tambah 2. Okay. Jadi untuk bahagian ini apa yang cikgu telah buat adalah cikgu telah gantikan S sama dengan 12 tolak Y. Okay, daripada sini. Okay. Ini dari mana? Ini daripada soalan yang bagi. Okay, ini daripada soalan yang bagi kita. Okay. Jadi, lepas tu kita selesaikan. Okay, dekat sini kamu telah nampak perkara yang kamu sudah familiar. Iaitu hari itu kita telah buat perkembangan tu. Okay, nombor dengan nombor 4 darab dengan 12 adalah 48. Okay, positif, negatif, 4 darab Y, 4Y. Okay, tambah 4Y tambah 2. Jadi dekat sini anda boleh nampak bahawa tolak 4Y tambah 4Y. Apa akan jadi? Dia akan jadi sifar kan? Dekat sini dia akan jadi sifar. So, jadi jawapan akhirnya adalah 48 tambah dengan 2, jawapannya sama dengan 50. Okay, jadi inilah jawapannya. Nampaknya dia macam sangat susah. Kenapa? Kerana soalan minta dia kamu dapatkan nilai dia. Tapi bila kamu selesaikan dia, sebenarnya dia macam yang cikgu telah selesaikan macam ni lah. Dia sangat mudah saja. Okay, jadi ada mana bahagian yang kamu tak jelas kenapa dia akan jadi macam tu nak tanya dengan cikgu? Tiada, cikgu. Okay, thank you. Tiada, cikgu. Okay, Jelas okay, ni, kita muka gambar di cikgu. Kita nak baju. Bagus. Okay, bagus. Okay, jadi kalau tidak ada kita akan sambung. Okay, untuk soalan yang kedua ini. Raja 2 menunjukkan sekeping kad berbentuk segi 4 tepat berwarna kelabu. Okay, kelabu. Okay, lepas tu kawasan berwarna putih ialah ribbon yang berbentuk segi 4 tepat yang lebarnya Y. Luas kad yang tidak ditutupi oleh ribbon adalah 96. Okay, apa maksud dekat sini? Luas bermaksudnya yang tempat yang hitam ni ataupun yang kita katakan kelabu ini luasnya adalah 96.
Y ini tidak dikira. Okay, jadi dekat sini cikgu akan gunakan satu cara untuk melabelkan. Jadi luas, okay, luas ini sama dengan 96 cm persegi. Okay, jadi sekarang ni dia suruh kita buat apa? Bentukkan satu persamaan dalam seputar S dan Y. Jadi dekat sini kita kena binakan satu persamaan. Sebenarnya persamaan itu adalah tatan daripada ini. Okay? Jadi sekarang cikgu gunakan luas sama dengan 96 ini untuk bermula. Okay? Jadi luas sama dengan 96 cm persegi. Okay, jadi luas ini adalah yang kawasan yang gelap ni. So jadi macam mana kita nak dapatkan luas ini? Okay, sebenarnya yang kuasa putih ini kan, kita tolakkan dia Y kan. Jadi seluruh panjang ini adalah S tambah 5 tolak dengan Y kan. Betul? Betul. Panjang ni S tambah 5 tolak Y. Okay. Lepas tu dia darat dengan apa? Dia darat dengan lebar. Dengan lebarnya 7 cm. Jadi dia darat dengan 7. Jadi sama dengan 96. Lepas tu kalau cikgu susunkan bahagian ini dengan baik, sebenarnya dia tulis macam ni. 7 darab dengan S tambah 5 tolak Y. Okay. Jadi sekali lagi kamu semua masih nampak lagi tentang kembangan yang kita baru belajar sebelum cuti raya hari itu. Okay, jadi dekat sini kita dekat sini apa yang kita perlu buat? Kita darab dia ke dalam. Dekat sini. Okay. 7 darab dengan S, 7 darab dengan 5, 7 darab dengan Y. Okay. Jadi kita buat satu persatu. 7. Okay, positif. Nombor huruf. Okay, jadi ini adalah 7X. Okay, tambah positif. 7 darab 5, 35. Positif, negatif. 7 darab Y, 7Y sama dengan 96. Okay, lepas tu kita nampak nombor ni kan. Nombor ini kita kasih dia pergi ke belakang. Jadi adalah 7S tolak 7Y sama dengan 96 tolak 35. Semua tahu kenapa cikgu di sini tolak 35? Tak. Kerana tambah 35 pindah ke belakang jadi tolak 35 kan? Kalau kamu masih ingat konsep yang cikgu pernah ajar yang hari itu, okay, sebenarnya apa terjadi? Kerana saya nak hilangkan tambah 35, saya tolak 35 kan? Jadi belakang juga kena tolak 35. Ini adalah sebab dia. Okay, jadi lepas tu 7S tolak 7Y sama dengan 96 tolak 35, dia akan jadi 61. Jadi inilah persamaan yang diminta oleh soalan. Jadi kita, kalau kamu nak lebih jelas, oleh itu 7S tolak 7Y sama dengan 61. Settle, kita telah jawab soalan. Ya? Kenapa tiada CM dekat situ, Cikgu? Dalam persamaan itu, kita tidak perlu letakkan unit. Dalam persamaan, kita tak perlu letakkan unit. Yang kita letakkan unit itu, biasanya dia adalah satu ungkapan. Jawapan daripada ungkapan. Kita letak unit kalau ada. Kalau letak unit, Cikgu, salah, Cikgu. Tak salah, tapi dia memang tak perlu. Oh. Kenapa? Cikgu bagi satu idea untuk semua orang. Okay, kerana 7S tolak 7Y sebenarnya dia ini juga adalah sentimeter persegi, sama dengan 61 cm persegi. Sebenarnya dalam konsep persamaan kita akan buat macam mana? Kita akan
potong dia. Oh. That's why dalam persamaan itu kita tidak akan letakkan unit. Ini adalah sebab dia lah. Harap daripada sini semua boleh faham lah kenapa dalam persamaan selalu yang kamu orang nampak tidak ada unit. Faham cikgu, faham. Okay. Cikgu. Kerana dalam masa yang hadapan lagi, bila kita go through lebih banyak kan, kamu akan lihat lebih banyak perkara ini lagi. Okay, terima kasih kerana tanya, kerana banyak orang tidak pernah fikir, kenapa dekat sini tak perlu letak unit? Okay, bagus. Okay, jadi ada lagi soalan lain? Cikgu. Tak ada, cikgu. Ya. Cikgu, saya ada, cikgu. Ada. Ya, cikgu. Nak tanya, cikgu. Ya. Yang 3 ke 5 tu mana tak? Apa itu 35? Ini kah? Negatif tolak 35, tengok dia adalah tatan daripada depan ni. Tambah 35. Oleh kerana saya nak hilangkan, jadi saya tolak 35 kan? Okay, lepas tu, belakang dia juga kena tolak 35. Masih ingat dengan konsep yang cikgu telah cakap tentang yang apa yang telah berlaku di kiri perlu berlaku pada kanan. Kamu lihat yang hijau ini. Apa yang berlaku dekat hijau sini? Ini adalah kenapa dia buat macam tu. Cikgu. Okay? Dia ada cara yang singkat lagi kah cikgu? Untuk lagi. soalan ini tiada. Dia singkat lagi. Apa yang cikgu bincangkan sekarang ni adalah cara yang kiranya paling singkat sudahlah. Sebenarnya kalau kamu nak dia sebenarnya dia ada cara lain tapi dia cara lebih panjang lagi. Okay, boleh? Boleh. Okay, jadi kalau ada soalan boleh tanya lagi ya. Jadi kalau tidak ada, cikgu akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay? Okay. Farah membeli sebako buah yang mengandungi 4 biji oreng dan 3 biji apple dengan harga RM10. Dania membeli sebako buah yang mengandungi 4 biji oreng dengan 4 biji apple dengan harga RM12 sebako. Tentukan persamaan linear yang mewakilikan harga sebako buah yang dibeli oleh Farah dengan Dania. Jadi macam mana? Okay, sekarang kita kena buat satu anggapan. Anggapan apa? Okay, kita kena buat satu anggapan. Okay. Sebiji oreng berharga S ringgit. Okay, berharga S ringgit. Okay, sebiji apple berharga Y. Okay, jadi apa yang dia minta? Persamaan linear kan? Yang mewakili harga sebako buah yang dibeli oleh Farah dan Dania kan? Okay, jadi ketika sini Farah telah beli 4 oreng. Okay, jadi 4 oreng dengan harga sebiji adalah S ringgit. Lepas tu 3 biji apple dengan 1 biji apple berharga Y. Okay, tambah lagi dengan apa? Dengan orange yang dibeli oleh Dania. Ada 4 biji orange iaitu S ringgit. Tambah lagi dengan 4 biji apple yang dibeli oleh Dania. Okay, iaitu Y ringgit. Okay. Jadi jumlah harga yang mereka beli ada RM10 dengan RM12. RM10 adalah dibeli oleh Farah. Okay, RM12 itu adalah dibeli oleh Dania. Okay. Sekarang apa yang dia nak? Dia nak kamu bentukkan satu persamaan linear yang mewakili harga sebako buah itu. Jadi dekat sini 4S tambah 4S adalah 8S.
3Y tambah 4Y adalah 7Y sama dengan 22. Jadi inilah adalah persamaan linear yang dikatakan oleh soalan itu. Sebenarnya dia sangat simple saja. Yang macam ni. Dia bukan suruh kamu cari berapa harga sebiji oren, berapa harga sebiji apple. Kalau dia suruh kamu cari sebiji apple, berapa harga sebiji oren, berapa harga, kita kena menggunakan cara persamaan serentak lah. Tapi dia di sini dia minta kita bentukkan satu persamaan linear saja. Okey? Okey. Jadi untuk yang ini cikgu rasanya dia masih adalah senang untuk kamu semua lah. Okey, kita lihat lagi soalan yang seterusnya. Ini susah ke cikgu? Ini susah kah? Susah. Benar. Tak apa, kita go through dia sekali lagi. Susah Okay. kalau may roro. Okey, jadi nyatakan sama ada kesamaan linear diwakili oleh cikgu tutupkan suara seorang dulu kerana mungkin dia terbuka. Okey. Jadi nyatakan sama ada kesamaan linear diwakili oleh garis nombor di bawah adalah betul atau salah. Jadi dekat sini kita kena tahu apa. Okey. Yang ini kamu lihat dua ini. Satu ini adalah dia macam satu bulatan, dia kosong dekat tengah-tengah kan? Yang bawah ini adalah satu titik penuh kan? Ya. Semua kamu masih ingat apa maksud yang kosong ni dengan yang titik penuh ni kan? Tak. Yang kosong ni kamu lihat di sini dia adalah macam kurang ke lebih ke, dia tidak ada sama dengan. Lebih cikgu. Lebih. Tapi yang titik penuh ini kamu ada nampak sama dengan sini. Ada. Tak ada. Dia ada. Itu adalah beza dia. Itu adalah beza dia dekat sini. Oh. Lepas tu di sini dia kata S ini adalah lebih besar daripada negatif 9 kan? Kalau kita baca daripada S ni ke depan lah. S lebih besar daripada negatif 9. Tapi kita lihat dekat sini, 9 ini adalah positif kan negatif? Positif. Positif. Tapi S ini kurang daripada negatif 6 kan? Okay, tapi di sini dia adalah positif 5. Jadi ini dengan ini langsung tidak ada kaitan. Oh. Jadi dekat sini jawapannya adalah salah. Jadi itu betul Huruf lah. besar ke cikgu? Salah tu cikgu. Harus huruf besar ke cikgu? Salah. Kamu nak huruf besar kan, huruf kecil kan, memang tidak ada masalah. Okay. Lepas tu, yang soalan yang kedua ini, dia sangat mencabar sikit. Kenapa? Kalau kamu lihat dekat sini, Tifa, sini adalah 1. Sini adalah negatif 1. Bermaksudnya yang di dalam sini adalah pecahan lah. Jadi cikgu akan buat macam mana? Cikgu akan buat tanda dulu. Okay, jadi kita nampak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, bermaksudnya di sini ini adalah 1/8. Sini adalah 2/8. Sini adalah 3/8. Sini adalah 4/8. Sini adalah 5/8. Sini adalah 6/8. 7/8. Lepas tu di sini negatif 1/8, negatif 2/8, negatif 3/8, negatif 4/8, negatif 5/8, negatif 6/8, negatif 7/8. 8. Lepas tu, Anjay, pandai matku. lepas tu tekan sini. Cikgu guna yang inilah. Silau dah kena muntah ya. Agak mat kita tu. Jemput kerang ke? Okay. Jadi cikgu rasanya semua anda boleh nampak. Okay. Tekan sini adalah negatif 2/8 kan?
dekat sini adalah negatif 2/8. Okay, negatif 2/8 ni kalau 2/8 ini kalau dipermudahkan dia adalah negatif 1/4. Ha. Tahu macam mana kita permudahkan dia? Darab 2. Bahagi 2. Bahagi 2. Bagi 2. Oh, Bahagi bagi. 2. Ya. Okay, lepas tu ini 6/8 kita permudahkan dia adalah 3/4. Bahagi 2 juga. Okay, jadi kita lihat. Ini dia adalah lebih daripada negatif 1/4. Lebih daripada negatif 1/4. Sini sudah betul. Lepas tu, dia kurang daripada 3/4. Kurang daripada 3/4. Ini juga betul. Jadi untuk jawapan ini dia adalah Betul. betul. Okay. Anjay. Untuk soalan ini sebenarnya dia sangat mudah, sangat simple saja. Oh. Okay. Okey. Cikgu rasanya untuk bahagian ini dia tidak akan jadi masalah lah. Tapi yang penting dekat sini kamu mesti tahu pecahan. Kamu mesti tahu apa itu kesamaan besar daripada, kurang daripada, besar atau sama dengan, kurang atau sama dengan. Ini kamu kena tahu. Jadi ini besar daripada, kurang daripada, besar atau sama dengan, kurang atau sama dengan. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kamu mesti ingat. Okay, seperti apa yang cikgu selalu beritahu dalam kelas, matematik selain daripada faham, mula-mula kamu mesti tahu dulu. Kalau kamu tidak tahu, kamu susah nak faham. Kamu tidak dapat faham. Kenapa? Kerana kamu tidak tahu apa benda itu. Okay? Jadi cikgu akan sambung soalan yang seterusnya lah. Okay. Cari nilai integer yang memuaskan ketaksamaan linear serentak yang berikut. Wow, ini sangat challenging lah. Okay, kita akan cuba selesaikan dia. Okay, jadi dekat sini S tolak 4/3 lebih atau sama dengan 2. Okay, jadi sekarang saya nak hilangkan 3 kat bawah ini. Macam mana? Saya akan darat dengan 3 kan? Jadi 3 ini sini darat 3. Jadi itulah S tolak 4 lebih besar atau sama dengan negatif 2 darat dengan 3. Okay, jadi saya selesaikan dia dulu. S tolak 4 lebih besar dengan negatif 6. Okay. Negatif darat positif, positif negatif. 2 darat 3, 6. Lepas tu S negatif 6 tambah 4. Tahu kenapa tambah 4? Kerana sini saya tambah 4, sini pun kena tambah 4 kan? Tapi kan tu negatif cikgu. Itu kan negatif cikgu. Macam mana boleh positif? Mana sekali? Sini negatif kan kamu kata? Macam mana boleh jadi positif? Kenapa pergi sini akan jadi positif? Kerana masih lagi sama dengan konsep yang cikgu pernah beritahu kamu semua. Yang di sini saya nak hilangkan tolak 4 ini kan. Jadi saya tambah 4 kan. Jadi ya. kanan ini bisa pun tambah 4 lah. Sesuai ini adalah tambah 4 lah. Okey. Faham. Jadi itu adalah sebab dia. Okay, jadi S lebih atau sama dengan negatif 2. Kita telah settlekan yang ini sudah. Lepas tu kita settlekan yang kedua. 2S tambah 1/5 kurang daripada 1. Okey. Jadi sama juga 2S tambah 1, 5 darat 1 sama dengan 5. Okey. 2S kurang. Okey, kurang. Okey. 5 tolak 1. Kerana ini tambah 1 pindah ke sana jadi tolak 1 lah. Okey, jadi 2S kurang daripada 4. Okay, S, saya 2 ini dengan S adalah darab kan? Jadi 2 pindah pergi sana akan jadi bahagi. Jadi 4 bahagi 2. Okay, jadi S kurang daripada 2. Okay, jadi sekarang dia nak cari nilai integer yang memuaskan. Jadi saya kena buat satu garis nombor. Garis nombor ini
Dia perlu Ya. memuas hati. Dia yang memuaskan. Okey, jadi sekarang saya nampak paling kecil negatif 2, Awak paling tak besar 2. Jadi saya di Gini, sini Bang. saya mula dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, sifar 1, 2, 3. Okey, lepas tu apa yang saya perlu buat? Okey. Jadi saya gunakan yang hijau ni lah. Okey. S lebih daripada negatif 2. S lebih daripada negatif 2. Lebih besar. Jadi saya guna titik penuh. Okay, titik penuh dan dia lebih besar dari negatif 2. Ini cara saya lukis. Okay. Lepas tu, yang kedua, saya gunakan yang pen jingga. S kurang daripada 2. Kurang. Kenapa kosong? Kerana dia tidak ada sama dengan kurang daripada negatif 2. Okay? Jadi kita boleh nampak apa nilai yang sesuai dalam sini. Okay, jadi untuk yang titik penuh ini, kita boleh ambil nilai dia. Jadi, nilai yang sesuai, okay, saya tulis dekat sini, adalah negatif 2, negatif 1, sifar dengan 1. Ini adalah jawapannya. Tahu kenapa saya ambil macam ni? Kerana kalau kita lihat, yang ini dia penuh kan? Yang ini penuh, jadi negatif 2 akan diambil. Okay? Dan ini adalah kosong, jadi 2 ini tidak boleh diambil. Tidak boleh. Jadi, saya boleh ambil negatif 2, negatif 1, sifar 1. Kenapa? Kerana negatif 2, negatif 1, sifar dengan 1 ini, dia kurang daripada 2. Tapi dia besar dan sama dengan negatif 2. Jadi inilah nilai yang saya ambil. Inilah jawapan dia. Okay. Jadi ini merupakan beberapa langkah lah. Jadi inilah adalah perjalanan kamu belajar matematik. Dia akan macam semakin banyak benda gabung lah. Kalau kamu lihat di sini, ada benda yang tingkatan 2 kita telah belajar kan? Okay. Jadi ada mana bahagian yang kurang jelas perlu cikgu jelaskan semula lagi? Tiada, cikgu. Untuk saya tiada. Okey, terima kasih. Okey, yang lain kalau tak suara, cikgu anggap tak ada masalah. Okay, cikgu akan Tak. Okey, terima kasih. Marut kau muka. Okey, kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Kucing Hamidon melahirkan 7 ekor anak. Bilangan anak kucing jantan lebih daripada bilangan anak kucing betina. Ramalkan bilangan anak kucing jantan yang mungkin. Okey, jadi sekarang untuk soalan ini sebenarnya kita boleh guna cara yang paling logik punya cara. Kenapa? Dia ada 7 ekor kan? Okey. Kita katakan jantan. Jantan dengan betina. Dia katakan bilangan anak kucing jantan itu adalah melebihi kan? Dia adalah lebih daripada betina kan? Jadi Ya. mungkin ada 7 ekor jantan, tak ada betina. Mungkin 6 ekor jantan, tapi 1 ekor betina. Mungkin 5 ekor jantan, 2 betina. Mungkin 4 ekor jantan, 3 betina. Ada kemungkinan lain lagi tak? Mungkin 3 jantan, 2 betina. Tiada. Dia mesti 7 ekor. Kalau kamu kata 3 ekor jantan, betina mesti 4 sudah. Jadi kalau betina 4 sudah, dia tak betul sudah lah. Jadi dekat sini kita telah ramalkan bilangan kucing jantan yang mungkin. Bilangan kucing jantan yang mungkin adalah 7 ekor, 5 ekor dan ekor. 4 itu ramalan kita.
Boleh apa kita tulis jawapan macam ni? Boleh, cikgu. Boleh. Ramalan. Kita bagi satu ramalan. Jadi ini merupakan cara kita pergi teka lah macam mana selesai soalan ini lah. Okay. Dan ini merupakan soalan jenis tebak lah. Sebenarnya dia sangat susah tak? Sebenarnya mudah juga. Just kita fikirkan macam mana selesaikan saja. Jadi cikgu akan pergi kepada soalan seterusnya. Okay. Ini adalah soalan bab 1, tingkatan 2. Okay. Okay, jadi Raja 1 menunjukkan 2 junjukan nombor. Ini ada 2 junjukan nombor. Ini daripada buku kerja yang cikgu ambil lah. Kamu boleh nampak dalam buku kerja anda. Nyatakan pola bagi junjukan nombor P dan Q dengan menggunakan nombor. Kalau kita lihat P ini. Macam mana dia dapat dengan yang seterusnya? Tambah 4 kan? Tambah 4 kan? Jadi macam mana kita tulis jawapan? Kalau kamu lihat di sini dia ada satu P, satu adalah Q kan? Jadi kita mesti jelas nyatakan pola bagi P adalah tambah 4. Macam ini jelas. Lepas tu pola Q adalah berapa? Kita lihat setiap ini tambah 7 kan? 7. Jadi dia adalah tambah 7. Kenapa tulis dalam bentuk macam ni? Kerana soalan minta dia dalam bentuk nombor. Dia dalam bentuk nombor. Kalau dia dalam bentuk ayat, dalam bentuk ayat, cikgu guna pen warna lain lah. Kalau dia dalam bentuk ayat, ini soalan lain. Kalau dalam bentuk ayat, dia adalah menambah 4 dengan nombor sebelumnya. Boleh semua? Bagus. Jadi ini adalah dalam ayat lah. Kita lihat lagi soalan yang seterusnya. Ini adalah soalan yang baru kita belajar bab ni, bab 2. Tentukan FSTB bagi ini. Macam mana kita tentukan? Jadi kita boleh menggunakan pembahagi berperingkat itulah. 30S kuasa 2Y dengan 42S kuasa 2 dengan 15SY. Jadi faktor sepunya itu dia mesti semua boleh dibahagi seperti sesi yang pertama cikgu ada nyatakan perkara ini. Jadi kita lihat dia boleh dibahagi 2, 15 tidak dapat. Lepas tu 3, 30 boleh, 42 boleh, 15 boleh. Kita cuba bahagi dengan 3. Jadi ini tinggal 10S kuasa 2Y. Ini tinggal 14S kuasa 2. Ini tinggal 5SY. Lepas tu dia masih boleh dibahagi dengan 3, tidak dapat. Lepas 3 tidak dapat, 5. 5 pun tidak dapat. Lepas 5 tidak dapat, tak ada nombor lain lagi lah. Kenapa? Tengok sini nombor paling kecil 5. Jadi kita sudah tahu 5 tak boleh. Apa lagi boleh? X. Jadi tinggal 10SY. Ini tinggal 14S. Ini tinggal 5Y. Masih ada lagi dapat? Dia ada lagi. Kan? Jadi FSTB adalah 3 darab S. Iaitu 3S.
kita darabkan ini. Kita darabkan yang ini. Ini adalah FSTB. Okay, sama seperti apa yang kita belajar dekat tingkatan 1. Hanya yang berbezanya dekat sini sekarang dia ada sebutan X. Yang dekat tingkatan 1 itu kita hanya belajar tentang nombor sahaja. Okay? Okay, ada masalah? Ada soalan nak tanya? Tiada. Okey. Tiada. Terima kasih. Okay. Saya handsome. Okay. Ya, kamu sangat handsome hari ini. Okay, kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Faktorkan I kuasa 2 tolak 16. Okey, jadi ini masih balik kepada pemfaktoran yang cikgu telah mengajar kamu hari itu. Okay, masih ingat bentuk am dia? S kuasa 2 tolak tambah BS tambah C. Okay, jadi saya akan tuliskan dia dalam bentuk itu. I kuasa 2 tolak 16. Okay, kenapa? Kerana bahagian sini ia adalah sifar. Kosong. Sifar kosong. Okay, jadi sini adalah sifar. Okay, dan saya darab silang. Okay, jadi di sini D dengan D. Okay, 16 ada berapa pasangan? 1 16, 2 8, 4 4. Jadi untuk di sini kita boleh sangat jelas nampak kita pilih 4 lah. Okay, kalau ini adalah sifar kita pilih yang sama. Okay, jadi di sini 4D dengan 4D. Macam mana dia akan jadi sifar? Tolak. Jadi di sini 1 tolak lah. Negatif, positif, negatif. Jadi D kuasa 2 tolak 16 sama dengan D tambah 4 D tolak 4. Jadi benda yang kita ambil dekat sini adalah yang inilah. Okay. Ini adalah warna ungu yang cikgu ambil lah yang ini. Okay. Okay, ini tak ada bermaksudnya dia positif lah tambah. Okay. Jadi cikgu harap kamu semua masih ingat dengan hari itu macam mana kita belajar tentang pemfaktoran lah. Dan cikgu harap kamu masih tahu macam mana buat. Okay. Okay, jadi okay semua? Ada masalah? Okey. Okey. Bagus. Okay. Jadi kita tengok lagi kepada soalan yang seterusnya. Ya, macam mana kita nak pemudahkan ini? Ini yang cikgu belum ajar dengan kamu orang. Tapi dia telah melibatkan perkara yang kita pernah belajar. Okay, jadi cikgu akan buat satu persatu lah. Jadi jangan risau. P per P tambah 6. Darab dengan P kuasa 2 tolak 36 per 2P tolak 12. Okey, sama dengan. Okey, jadi sekarang ini cikgu akan asingkan dia untuk menyelesaikan supaya kamu nampak macam mana dia diselesaikan. Okey, sekarang cikgu akan cuba buat bahagian yang hijau ini. Okey, yang hijau ini. Okay. Jadi kita akan cuba settle dengan kamu. Jadi bahagian hijau ini kalau kamu buat dia macam soalan tadi yang kita telah buat. P lepas tu 36 adalah 6 dengan 6 kan? Masih ingat kan? Okay, jadi 6P. Jadi mesti satu tolak kan? Jadi perkara yang tidak ada berubah kita saling saja. P tambah 6 darab P tambah 6 P tolak 6. Okey, lepas tu sekarang melipatkan bahagian yang bawah ini. Macam mana saya settlekan bahagian yang bawah ini?
Okay. Jadi 2P tolak 12. Macam mana saya faktorkan dia? Masih ingat yang ni? Okay, saya faktorkan. Saya bagi 2P tolak dengan 6. Okay, jadi dekat bawah sini jawapannya adalah 2P tolak 6. Nampak? Okay. Dan dekat unggul ini apa yang berlaku dekat sini lah. Jadi dalam menyelesaikan soalan nombor 2 yang soalan ni, dia banyak perkara yang kita telah belajar dulu, kita gabungkan dia bersama-sama. Okay. Jadi mungkin kamu sekarang akan pening sikit lah. Tapi jangan risau, ini adalah perkara yang sangat biasa. Okay. Lepas tu macam mana kita settlekan ni? Okay. Kerana cikgu masih belum ajar lagi, that's why mungkin kamu tak berapa familiar lah. Okay. Jadi bila kita darab dengan atas, P darab dengan atas, P tambah 6, P tolak 6. Di bawah darab dengan bawah, P tambah 6, darab 2, P tolak 6. Okay. Jadi sekarang apa yang kita perlu buat, kita akan masukkan. Kamu lihat, P tambah 6 atas kan? P tambah 6 dekat bawah kan? Yang ini kita boleh potong. Kerana atas bahagi dengan bawah, A bahagi dengan A, dia telah dimasukkan macam tu, konsep tu. Lepas tu, P tolak 6, P tolak 6. Satu atas, satu bawah. Mesti satu dari atas, satu daripada bawah. Kita boleh potongkan dia macam tu. Boleh? Jadi lepas potong, kamu tengok. Tinggal apa? Atas tinggal P, bawah tinggal. Jadi jawapan akhirnya adalah P per 2. Inilah jawapan akhirnya. Okay. Nah, inilah kamu nampak dia macam sangat susah. Sebenarnya bila kamu sudah tahu dan kamu faham, dia akan jadi sangat senang. Okay. Boleh tak untuk ini? Boleh. Cuba ingat dia cara yang cikgu buat dahulu lah. Okay. Cikgu harap besok lah kita ada masa lagi, kita buat beberapa contoh yang sebegini lagi lah. Jadi, kita sudah habislah dekat ini. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Cikgu. Ya. Ujian bab apa, cikgu? Tingkatan cikgu ini cikgu tulis Okey. Tingkatan 1 hingga 7. Tingkatan 2 bab 1 hingga 3. Tingkatan 1 itu ada keluar dari ujian. Tingkatan 1 kita keluar dekat ujian. Ya. Ini tingkatan 1 7 bab dalam exam. Tingkatan 2 3 bab dalam exam. Tapi cikgu haraplah kamu boleh lebih fokus dengan bab 1, bab 2, tingkatan 2 dahulu. Lepas tu kamu boleh pilih beberapa bab dalam tingkatan 1 lah. Supaya kamu lebih senang untuk ulang kaji. Jangan target terlampau banyak lah. Memang bila cikgu buat sesi ni, cikgu buat semua bab lah yang ada dalam exam supaya memudahkan ada orang yang telah belajar bab 1, bab 2, ada orang belajar bab 3, bab 4 adalah terpulang kepada kamu. Tapi cadangan cikgu yang paling idealnya kamu belajar tingkatan 1, kamu belajar bab 1, 2, 3, tingkatan 2 kamu belajar bab 1 dengan 2. Nah, ini adalah bab yang paling ideal yang cikgu nasihatkan kamu boleh buat macam itu lah. Supaya kamu tidak terlalu burden
Kalau tidak, kamu akan rasanya terlalu stres. Okay? Tak payah stres sangat. Cikgu bukan nak kamu tapaknya 100 markah dalam exam ni. Kalau exam selama ini kamu hanya boleh tapak 50 markah, kamu kali ini target 55 lah dulu. Kalau kamu dulu selalunya gagal, mungkin hanya 10 markah, kamu boleh target 20 markah. Macam tu saja. Okay? Okay. Kamu targetkan satu target lebih tinggi daripada apa yang kamu boleh dapat. Lebih tinggi sikit saja. Jangan terlampau banyak. Kita maju sikit demi sikit. Okay? Okay. Jadi, ada apa-apa lagi nak tanya? Untuk saya tiada. Tidak. Okay. Ada. Jadi, nanti semua perbincangan cikgu ini, cikgu akan save dalam bentuk gambar. Cikgu akan upload dalam grup untuk kamu rujuk semula lah. Dan untuk sesi yang kedua, cikgu juga akan upload ke dalam YouTube untuk murid yang masih perlu rujukan semula. Jadi, cikgu rasanya cikgu di sini cikgu terus beritahu lah. Esok malam, kalau tidak ada apa-apa masalah, cikgu akan ada lagi satu sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga ini mungkin akan lebih freestyle sikit lah. Cikgu sediakan soalan yang masa itu kalau kita bincang. Kita akan terus bincang soalan daripada buku kerja kita. Okay? Okay. Kalau tidak ada masalah, kita sampai sini saja hari ini. Untuk sesi kedua ini 45 minit saja. Okay, jadi terima kasih atas kehadiran semua. Terima kasih. Cikgu. Bye. Suaranya. Bye-bye. Bye. 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 Ya, ada apa-apa masalah boleh WhatsApp dengan Telegram cikgu lagi ya.